Fi Zilalul Quran, karya Asy-Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati dan merahmati ruh-ruh mereka. Tafsiran ayat 274. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka ke jalan Allah malam dan siang secara sulit atau secara terang-terangan, maka mereka akan memperolehi pahala mereka di sisi Allah. Tiada apa-apa kebimbangan kepada mereka dan tidak pula mereka berduka cita. Ayat 274. Keselarasan dapat dilihat dengan jelas pada kenyataan penamat ini dari segi keumuman dan kesyumulan nas itu, sama ada di permulaan ayat atau pada akhirnya, seolah-olah kenyataan penamat ini merupakan nada akhir yang meliputi segala-gala walaupun pendek. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka ke jalan Allah, demikianlah ia jelaskan secara umum meliputi segala jenis hartanya, malam dan siang, secara sulit atau secara terang-terangan. Yang ini merangkumi segala waktu dan segala keadaan. Maka mereka akan memperolehi pahala mereka di sisi Allah. Demikianlah ia dijelaskan secara umum bahawa mereka akan mendapat harta yang berlipat ganda, keberkatan umur, balasan di akhirat, dan keredaan Allah. Tiada apa-apa kebimbangan kepada mereka dan tidak pula mereka berduka cita. Penghujung ayat 274. Yang ini tiada apa-apa kebimbangan dari sesuatu yang boleh menakutkan mereka, dan tiada apa-apa kedukacitaan dari sesuatu yang boleh mendukacitakan mereka, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Itulah keselarasan yang terdapat dalam kata penamat perlembagaan sedekah yang lurus, yang menyarankan keumuman dan kesyumulan. Islam tidak menegakkan kehidupan pemeluknya di atas pemberian sedekah. Walau bagaimanapun, Islam tidak menegakkan kehidupan pemeluknya di atas pemberian sedekah, kerana seluruh sistem Islam adalah ditegakkan pertama-tamanya di atas dasar memberi kemudahan kerja dan rezeki kepada setiap orang yang mampu mencari makan, dan di atas dasar pengagihan kekayaan yang baik di antara para pemeluknya berdasarkan pertimbangan yang benar dan adil di antara usaha dan ganjaran. Tetapi di sana terdapat keadaan-keadaan yang terkecuali kerana sebab-sebab yang khas, dan keadaan-keadaan inilah yang diatasi dengan sedekah, kadang-kadang dalam bentuk zakat yang wajib dipungut oleh kerajaan Islam yang melaksanakan syariah Allah semuanya. Inilah satu-satunya kerajaan yang berhak memungut zakat itu. Ia merupakan salah satu sumber yang penting dan dari sumber-sumber keuangan negara bagi kerajaan Islam, dan kadang-kadang pula dengan bentuk sedekah sukarela yang tidak terbatas yang diberikan secara langsung oleh orang-orang yang mampu kepada orang-orang yang tidak mampu, dengan memelihara peradaban yang telah diterangkan sebelum ini. Ia juga memelihara sifat menjaga diri dan segan meminta para penerima sedekah yang telah digambarkan dengan jelas oleh ayat ini. Sifat ini telah diasuh oleh Islam dalam jiwa para penganutnya, dan membuat seseorang dari mereka merasa segan untuk meminta-minta pada orang lain walaupun ia mempunyai harta yang terlalu sedikit untuk memenuhi keperluan hidupnya. Al-Bukhari telah meriwayatkan dengan isnadnya dan dari Ata' Ibnu Yasar
dan Abdul Rahman ibnu Abi Amrah. Kedua-duanya berkata, kami telah mendengar Abu Hurairah berkata, sabda Rasulullah SAW, orang-orang yang miskin itu bukanlah orang yang mendapat sebiji 2 buah kurma, tamar, dan bukan pula orang yang mendapat sesuap 2 makanan. Tetapi orang yang miskin yang sebenar itu ialah orang yang segan meminta. Bacalah jika kamu suka firman Allah. Mereka tidak meminta dari orang lain secara mendesak. Al-Imam Ahmad meriwayatkan, kami telah diceritakan oleh Abu Bakar Al-Hanafi, kami telah diceritakan oleh Abdul Hamid Ibnu Ja'far daripada bapanya, daripada seorang lelaki dari Madinah, bahawa ibunya telah berkata kepadanya, mengapakah engkau tidak pergi meminta kepada Rasulullah SAW seperti orang lain meminta kepadanya? Lalu aku pun pergi untuk meminta kepadanya dan aku dapati beliau sedang berdiri berpidato. Katanya, sesiapa yang menahan dirinya dari meminta, nescaya Allah jadikan seorang yang mempunyai daya menahan diri dari meminta, dan sesiapa yang berdikari, nescaya Allah jadikan seseorang yang mempunyai daya berdikari. Dan sesiapa yang meminta-minta kepada orang lain, sedangkan dia mempunyai harta senilai 5 ukiah, iaitu 5 perak, bererti ia meminta kepada orang lain secara mendesak. Lalu aku pun berkata kepada diriku sendiri, seekor unta yang dimiliki diri olehku itu lebih baik tinggi harganya dari 5 ukiah. Hambaku juga memiliki seekor unta yang lain, maka unta ini juga lebih baik dari 5 ukiah. Lalu aku pun terus balik dan tidak meminta apa-apa kepada beliau. Ujar Al-Hafiz Al-Tabrani dengan isnadnya dari Muhammad Ibn Sirin, katanya, telah sampai berita kepada Al-Haris, seorang lelaki Quraisy yang berada di Syam, bahawa Abu Zar ada kesuntukan wang, lalu ia kirimkan kepadanya 300 dinar. Maka berkatalah Abu Zar, tiada seorang hamba Allah ini yang menemui seseorang yang lebih senang dari saya, kerana saya dengar Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang meminta sedangkan dia mempunyai 40 dirham, maka bererti dia telah meminta secara mendesak. Keluarga Abu Zar sememangnya mempunyai harta senilai 40 dirham, iaitu seekor kibas dan 2 orang mahan, iaitu 2 orang khadam, mengikut Abu Bakar ibnu Ayyasa. Islam satu sistem yang sepadu. Islam adalah satu sistem hidup yang sepadu. Seluruh perintahnya, arahannya, undang-undang dan peraturannya adalah beroperasi secara bersepadu. Ia tidak boleh diambil secara bahagian-bahagian yang berasingan. Ia mengaturkan semua peraturannya supaya beroperasi serentak dari sepadu dalam satu waktu. Dengan cara inilah Islam telah berjaya melahirkan masyarakatnya yang unik dan tidak ada tolak bandingnya dalam masyarakat-masyarakat lain di dunia ini sejauh yang diketahui manusia. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim.